Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisha binti Muhammad Osman. Pada hari ini saya akan membuat ulasan video yang berkaitan dengan Qasim Ahmad Hakikat yang membatalkan akidah beliau part 6. Video ini boleh dicapai melalui alamat URL yang tertera di skrin. Tugasan ini adalah di bawah kajian hadis masa kini PPH 3136 di bawah bimbingan Dr. Muhammad Arif bin Yahya. Sebagai pengenal, video Qasim Ahmad yang hakikat yang membatalkan akidah beliau 4 ini merupakan potongan video yang dirakam oleh beberapa orang belia untuk berhujah dan menegur Qasim Ahmad berkenaan pegangan yang dipegang oleh beliau. Video yang berdurasi 16 minit 21 saat ini telah menyiarkan video seorang lelaki yang dikenali sebagai Qasim Ahmad. Video ini tersebut menunjukkan Qasim Ahmad merupakan seorang Muslim yang menolak salah satu sumber autoriti Islam iaitu hadis dan para ulama Islam. Baiklah, siapakah Qasim Ahmad ini sebenarnya? Qasim Ahmad merupakan pelopor kepada gerakan anti hadis. Selain itu, beliau juga turut menerbitkan beberapa buah buku berkenaan pemikiran beliau, berkenaan dengan pegangan beliau menolak hadis Rasulullah SAW dan pandangan para ulama. Karya-karya terbitannya juga telah mendapat perhatian sehingga mampu menembusi peringkat antarabangsa. Qasim Ahmad juga berjaya menempatkan dirinya di media sosial dalam menyuarakan pelbagai isu berdasarkan pemikiran yang dibawanya. Berdasarkan video yang dikongsi, video tersebut menunjukkan Qasim Ahmad merupakan seorang Muslim yang menolak salah satu sumber autoriti Islam iaitu hadis dan para ulama Islam. Menurut beliau, sumber kebenaran hanya daripada Al-Quran sahaja. Di dalam video tersebut turut memaparkan bahawa Qasim Ahmad cuba mengeluarkan beberapa ayat Al-Quran yang ditafsirnya sendiri tanpa rujukan para mufassirin muktabar yang kononnya mendukung pegangan yang dibawanya. Tafsiran yang dibawa adalah berdasarkan pendapat akalnya semata-mata. Oleh kerana itu, beliau menolak hadis Rasulullah SAW, maka beliau juga turut menolak golongan yang mengagungkan dan menyanjung Rasulullah SAW. Qasim Ahmad turut menolak untuk menjawab persoalan tentang kaedah beliau solat dan menggelar pertanyaan yang ditanya oleh si peragam adalah soalan yang bodoh. Secara keseluruhannya, Qasim Ahmad telah menolak hadis yang merupakan sumber autoriti umat Islam, terutamanya untuk menjadi rujukan dan sumber perundangan Islam. Baiklah, berdasarkan video Qasim Ahmad tersebut, dapat kita perhatikan bahawa pemikiran yang dibawa oleh Qasim Ahmad merupakan pemikiran yang salah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Apa yang dinyatakan oleh Qasim Ahmad mengenai sumber utama kebenaran adalah Al-Quran itu benar. Walau bagaimanapun, kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran tidak dapat dipahami dan diamalkan sekiranya as-sunnah tidak dijadikan sebagai rujukan dalam menjelasi makna Al-Quran itu sendiri. Oleh itu, hadis hendaklah menjadi sumber kedua dalam perundangan Islam. Ini telah dibuktikan melalui ayat Al-Quran sendiri. Di dalam surah An-Nisa, juzuk 4 ayat 59, wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan taatilah kepada Rasulnya dan pemerintah dari kalangan kamu yang beriman. Jika kamu bersalahan pendapat tentang sesuatu perkara, hendaklah kamu kembalikannya kepada Allah dan Rasulnya. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Baiklah, bertitik tolak dari ayat tersebut, mustahil sekiranya menolak ucapan, perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW sebagai rujukan dalam memahami Al-Quran dan hanya mampu memahami melalui tafsir akal manusia semata-mata. Baiklah, kesimpulannya, berdasarkan video berkenaan pemikiran Qasim Ahmad ini dapat dilihat dengan jelas bahawa pemikiran yang dibawa oleh Qasim Ahmad ini adalah salah dan jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Seseorang Muslim perlu menerima kedua-dua sumber rujukan yang telah diturunkan oleh Allah iaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah itu bertindak sebagai memperincikan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran seperti berkenaan dengan hukum, kaedah dan sebagainya.
Oleh itu, umat Islam perlu berusaha untuk memahami Islam dengan menuntut ilmu agar tidak tersasar dan mengamalkan ajaran Islam yang sepatutnya dimahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sampai situ sahaja perbincangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.